Okey, saya harap tidak ada gangguan teknikal lagi sebab tadi saya cuba memulakan live ada gangguan, ada pihak yang cuba sekat live ni. Ya, tadi saya cuba minta maaf kerana lambat. Tadi saya cuba adakan live, ada gangguan, ada pihak yang cuba ganggu live ini. Jadi Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So hari ini kita buat satu live tergempar yang ringkas, ya. Satu live tergempar yang ringkas, dan selepas saya membuat kenyataan saya akan buka kepada soalan. Jadi tunggu isyarat saya sebelum bertanyakan soalan, ya. Okey, sebentar tadi pada pukul 1 lebih lah, 1.15 kot. Okey, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO telah membuat satu sidang media tergempar susulan satu mesyuarat tergempar Majlis Kepimpinan Tertinggi UMNO yang bermula pada 8.30 malam semalam dan berlangsung 4 jam lebih. Okey. Dan saya dipahamkan mesyuarat MKT yang berlangsung tadi hangat, ya, hangat, dan orang-orang Zahid sendiri telah menyuarakan rasa tak puas hati dengan pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin dan menzahirkan pandangan bahawa tidak ada gunanya untuk tunggu lagi. Lebih kurang macam tunggu apa lagi, ya? Sebab kalau tunggu tidak ada apa-apa yang boleh diharapkan daripada kerajaan ini, kerana UMNO akhirnya akan mendapat nama buruk sebab akar umbi UMNO ingin parti itu untuk tarik sokongan daripada kerajaan. Susulan itu, Zahid Hamidi akhirnya akur pada kehendak akar umbi dan mengumumkan bahawa UMNO telah menarik sokongannya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin berkuat kuasa serta-merta. Ini bermakna, ini bermakna, Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang tidak memiliki sokongan majoriti secara sah. Malah dia sudah kurang banyak kerusi ahli parlimen dari sudut sokongan. Okey. Nah, pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah, ya, setinggi-tinggi penghargaan kepada Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ya, kerana akur dengan kehendak akar umbi. Okey. So saya pun dipahamkan lah, orang-orang Zahid sendiri pun mendesak tidak ada gunanya menunggu sebab Muhyiddin tidak akan berunding. Okey, saya kekal dengan pendirian bahawa selama ini Zahid, Najib sedang menunggu untuk suatu rundingan bersama Muhyiddin, ya, tetapi mereka dah akur pada kehendak akar umbi dan mereka pun rasa tidak ada gunanya, ya, kerana jika UMNO kekal dalam kerajaan, maka UMNO juga yang akan dapat nama buruk. Jadi keputusan diambil untuk keluar. Now, ini telah menimbulkan satu dilema. Dilemanya, majoriti, ya, ahli-ahli parlimen dalam UMNO sebenarnya tidak sehaluan dengan Zahid dan Najib. Okey, sebab Zahid dan Najib disokong hanya oleh 5 ahli parlimen. Jadi jumlah ahli parlimen dalam kem Zahid dan Najib ni atau tim A hanya 7 orang jumlah dia. Balance 25 orang majoriti ni dia nak kekal dalam kerajaan selagi parlimen tidak dibubarkan. So ini telah menimbulkan satu dilema. Jadi sekarang berdasarkan keputusan MKT, apakah 25 ahli parlimen ini wajib tarik sokongan terhadap kerajaan? Jawapannya dari sudut, ya, parti, ya, jawapannya ya. Biarpun 25 ahli parlimen ni tidak ingin tarik sokongan terhadap kerajaan, tetapi MKT adalah badan ultimate, ya, keputusan tertinggi. Ia adalah arena di mana keputusan tertinggi dibuat. Maknanya selepas MKT buat keputusan bahawa UMNO perlu tarik sokongan terhadap kerajaan berkuat kuasa serta-merta, ianya automatik menjadi keputusan dasar parti. Jadi ahli-ahli parlimen UMNO yang berada dalam kerajaan atas ihsan UMNO, sebab
mereka dicalonkan di pilihan raya dan menjadi ahli parlimen atas tiket UMNO, perlu akur pada keputusan MKT. Okey. So, mereka suka tak suka, mereka perlu akur. Dan jika mereka tidak akur, tindakan boleh diambil. Apa pun, andai kata 25 ahli parlimen ini degil dan mereka tidak ingin menarik sokongan terhadap kerajaan, mereka mengumumkan mereka sokong Muhyiddin. Okey. Apa pun, sekurang-kurangnya 10 hingga 11 ahli parlimen sah akan tarik sokongan. Ini termasuk Najib, Zahid, 5 ahli parlimen penyokong mereka dan 3-4 orang lagi yang walaupun bukan penyokong Zahid tetapi mereka tetap ingin UMNO tarik sokongan terhadap kerajaan. Jadi pandang kiri kanan, kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin secara tidak rasminya, buat masa inilah secara tidak rasminya sudah tumbang. Okey. Dan saya berharap bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin usah melengahkan masa lagi, usah mengeruhkan keadaan lagi. Negara kita sedang tenat setenat-tenatnya, setenat-tenat mungkin, mudarat semudarat yang mungkin. Kemudaratan yang dibawa oleh kerajaan ini tidak pernah berlaku dalam sejarah negara ini. Ini adalah kerajaan terburuk dalam sejarah tanah air. Ini adalah Perdana Menteri terburuk dalam sejarah tanah air. Perdana Menteri paling kurang prihatin. Perdana Menteri yang telah menyeksa rakyat, telah menghukum rakyat atas kemaruk kuasa dia, atas dasar pentadbiran kuasa dan kedudukan, dan berdasarkan pengakuan beberapa ahli parlimen, sogokkan wang. Jadi Perdana Menteri ini perlu berundur secara sukarela. Kalau tidak secara sukarela, memang dah nampaklah kalau secara automatik ahli-ahli parlimen setakat ini semua dah tarik. Ya, bila MKT dah umumkan UMNO tarik, maknanya secara automatik semua ahli parlimen dah tarik. Melainkan esok ada ahli parlimen kata tidak, saya masih sokong Muhyiddin. Itu UMNO berhak mengambil tindakan. Ya, UMNO berhak mengambil tindakan. Jadi saya rasa rakyat akan gembira dengan keputusan ini dan rakyat mengharapkan bahawa akan berlaku pelantikan seorang Perdana Menteri interim atau penubuhan Majlis Pemulihan Negara, dan satu-satunya pemimpin yang telah mencadangkan satu jalan penyelesaian terhadap kemelut politik, kesihatan, kewangan, ekonomi dan sebagainya, sosial dan sebagainya yang melanda negara ini, tak lain tak bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi saya amat-amat berharap bahawa Tun sama ada dinaikkan sebagai Perdana Menteri interim atau pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Baik, sebelum saya mengambil soalan, saya ingin nyatakan di sini bahawa saya berharap kerajaan baru atau pentadbiran baru akan menghentikan kegagalan model ataupun struktur-struktur yang gagal. Perintah-perintah yang gagal, seperti perintah kawalan pergerakan yang sah gagal. Ya, hentikan semuanya. Saya juga berharap pentadbiran baru akan menyiasat penyaluran dana, agihan dana di bawah darurat selama ini yang mencurigakan, ya, dan kuasa-kuasa yang telah diberikan, bagaimana kuasa ini telah digunakan oleh menteri-menteri berkaitan. Okey. So, inilah harapan saya, dan apa yang lepas kita lupakan, saya ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kerana akur pada kehendak akar umbi. Ya. Dan saya berdoa, saya sekali lagi saya nak nyatakan di sini bahawa saya berdoa agar Tun Dr. Mahathir Mohamad dinaikkan sebagai Perdana Menteri ataupun pengerusi Majlis Kepimpinan Negara, kerana di dalam negara ini satu-satunya pemimpin yang paling layak, yang paling berpengalaman dalam situasi krisis, menangani pelbagai krisis, khususnya krisis kewangan dulu, tak lain tak bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Jadi ini adalah satu situasi krisis, satu situasi luar biasa, dan hanya satu pemimpin di negara ini yang terbukti boleh menangani situasi krisis begini, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baik, saya tidak ingin melengahkan masa lagi, saya terus buka kepada soalan. Jadi kalau ada soalan, sila tanya kepada saya. Ya, ada apa-apa soalan? Okey. Saya luangkan masa 10 minit sebab saya pun tak nak panjang ya. Ni dah lewat pagi. Ada soalan? Adakah keputusan Datuk Seri Zahid Hamidi ini selaras dengan ketetapan PAU dari segi timing pengunduran sokongan? Saya berulang kali dah beritahu, di dalam PAU memang para perwakilan memberitahu dengan jelas bahawa mereka ingin UMNO tarik sokongan. Tetapi di dalam PAU hanya satu ketetapan dibuat sahaja, iaitu UMNO tidak harus kerjasama dengan PPBM pada pilihan raya umum ke-15. PAU tidak membuat sebarang ketetapan tarikh bila UMNO perlu tarik sokongan dari kerajaan. Perkara itu PAU lepaskan kepada MKT. Okey, bila pilihan raya perlu diadakan, PAU tidak tetapkan. PAU lepaskan kepada MKT. Kemudian MKT buat mesyuarat pada 25 hari bulan April. Di dalam mesyuarat itu tidak ada sebarang ketetapan tarikh pengunduran dari kerajaan atau tarikh UMNO akan tarik sokongan dari kerajaan atau tarikh pilihan raya harus diadakan. Jadi setakat ini tidak ada sebarang tarikh ditetapkan. Jadi saya kekal dengan pendirian saya bahawa selama ini berlaku pelbagai sandiwara melibatkan Zahid, Najib yang sememangnya tidak berniat untuk menarik sokongan terhadap kerajaan kerana mengharapkan mungkin boleh berlaku rundingan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi hari ini Zahid dan kem Zahid Najib ini telah tunduk pada kehendak akar umbi, kerana akar umbi UMNO inginkan UMNO tarik sokongan terhadap kerajaan. Jika Zahid tidak tunduk pada kehendak akar umbi, maka keadaan akan menjadi tegang dan UMNO akan hancur berkecai. Jadi Zahid pun saya rasa dah nampak. Okay? Kalau Muhyiddin ni tarik masa macam mana pun, tidak akan berlaku apa-apa rundingan. Jadi dia tariklah sokongan. Sebab dia tarik sokongan tu buat masa ni tak penting. Yang penting sekarang ni Muhyiddin dah tumbang. Laskar dia nak spin tang mana pun, macam mana pun nak spin, dah tumbang. Keputusan MKT ini adalah keputusan muktamad utama. Oleh kerana PAU tidak pernah menetapkan bila UMNO harus tarik sokongan, maka ini adalah keputusan tertinggi yang tidak boleh dicabar. So apabila MKT dah buat keputusan, sesiapa yang bergelar ahli parlimen UMNO wajib menuruti keputusan itu. Ada ahli parlimen mungkin berkata, buat apa kami nak ikut, sebab kami berada dalam kerajaan atas dasar ahli parlimen, kehendak ahli parlimen. Zahid sendiri kata UMNO tidak terlibat dalam kerajaan, penglibatan hanya adalah penglibatan ahli-ahli parlimen. Betul, tetapi ahli-ahli parlimen ni tetap ahli parlimen UMNO, dan apabila UMNO membuat satu keputusan, satu arahan, mereka wajib ikut. So maknanya sekarang buat masa ini, berdasarkan kenyataan MKT, 38 ahli parlimen UMNO sudah tarik sokongan terhadap kerajaan. Kalau ya pun 25 ahli parlimen besok kata mereka sokong Muhyiddin, tetapi dalam kem Zahid ada 7 orang. Kemudian ada 3 orang lagi atau 4 orang lagi yang memang tak sokong kerajaan. Jadi jumlahnya antara 10 hingga 11 dah tarik dah. Ini bermakna Muhyiddin dah tumbang. Kemudian Zahid dan MKT nak ambil tindakan terhadap 25 ahli parlimen yang degil, nak pecat mereka ke apa, itu terpulanglah. Itu isu UMNO. Ya, ada apa-apa soalan lagi? Saya terpaksa pergi ke bawah sebab banyak sangat komen. Ya, adakah TPM baru akan angkat sumpah atau letak jawatan? Saya tak tahu. Kalau TPM baru ni dia nak angkat sumpah, angkatlah. Lepas tu boleh letak jawatan lah. Saya terharu, rakyat terharu, ramai terharu macam mana perkara ini boleh dibiarkan, kegagalan kerajaan ini boleh dibiarkan. Kami semua kat luar macam
pihak kerajaan ni dia tak nak dengar. Dia tak kisah. Dia buat pekak, dia buat bisu. Masalah rakyat, orang duk gantung diri, bunuh diri. Ya. Rayuan demi rayuan terhadap Yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu untuk mengambil tindakan terhadap kerajaan ini. Ya. Jadi Muhyiddin dan kerajaan pula saya dah kata membisu, ya, memekak. Tak mau dengar. Macam tak kisah. Rakyat nak bunuh diri, bunuhlah. Ya. Pelan pemulihan negara jelas gagal. Ya. Dia cuba kelentong. Sepatutnya kes COVID ni kalau tak buat pelan pemulihan negara, dia akan lebih tinggi. Tapi sebab buat pelan pemulihan negara, dia mendata. Itu kelentong. Fakta sains, apabila WHO dah beritahu tempoh inkubasi maksimum, ya, bagi virus COVID adalah 14 hari maksimum, ya. Jadi kalau benar-benar buat total lockdown, ya, dalam tempoh 4 minggu saja, kalau 97% lebih rakyat duduk rumah, dipaksa duduk rumah, tidak ada interaksi, hari ni angka COVID dah 2 digit atau 1 digit. Okey. Jadi jangan kelentong. Bila dah gagal, jangan cari alasan, sebenarnya dia patut macam ni, tapi sebab kita buat pelan pemulihan negara, dia macam ni. Tak payah kelentong. Gagal tetap gagal. Okey. Hari ini angka COVID jauh lebih tinggi daripada hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan total lockdown dilaksanakan. Rakyat seksa, banyak penjagaan lingkup kehidupan, banyak kehidupan rakyat musnah. Siapa nak ganti rugi? Siapa nak, adakah Muhyiddin akan kata, perniagaan ni lingkup sebab saya? Tak apa, kau mai sini. Kau hutang berapa sampai kena lingkup? RM50,000. Okey, tak apa, kita bagi balik RM50,000 ni. Kau buka balik perniagaan. Lepas tu bulan-bulan kita bayar sebab kita gagal. Adakah kerajaan akan kata begini? Tidak. Dia buat tak dengar. Sebaliknya, dia mengaku dia berjaya. Kemudian politik darjat dia, sogokkan kuasa, kedudukan. Hari ni dah tahu nak buat mesyuarat MKT, beberapa jam sebelum tu tiba-tiba lantik timbalan Perdana Menteri. Rakyat nampak tapi kerajaan tak kisah. Rakyat hampa nak tengok, hampa tengoklah. Hampa tengok. Tapi dia buat depan-depan rakyat. Dia bagi sogokkan kuasa dan kedudukan untuk kekal berkuasa. Dia tak kisah rakyat fikir apa. Rakyat nak caci, aku caci. Rakyat nak maki, aku maki. Aku tak kisah. Aku terus nak berkuasa. Kalau untuk berkuasa, saya perlu beri jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Ismail Sabri, saya beri. Itulah kerajaan ini. Rakyat jauh sekali. Dia tak kisah rakyat fikir apa. Nak kuasa. Ya? Orang-orang macam ni perlu duduk jauh dari kerajaan. PAS, ya, pemimpin-pemimpin PAS menghalalkan segala apa yang haram dalam pentadbiran. Okey, menghalalkan kesalahan menteri, petik dalil, putar belit agama Al-Quran untuk halalkan kesalahan menteri. Ya, main isu perkauman dalam keadaan terdesak, main isu perkauman, main isu keagamaan. PAS, PPBM, ya, bolehlah duduk jauh-jauh lah, ya, tak payah terlibat lah. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Lagi satu, okey, ada yang tanya pasal parlimen. Lagi satu, yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa parlimen perlu bersidang. Okey, segera. Dan kalau kita lihat, maksud segera tu adalah dalam tempoh darurat. Sebabnya Muhyiddin mencadangkan parlimen akan bersidang pada September atau Oktober. Cadangan itu dibuat dalam pelan pemulihan negara. Tetapi yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa parlimen perlu bersidang untuk membahaskan pelan pemulihan negara. Ini bermakna yang di-Pertuan Agong tidak setuju dengan saranan Muhyiddin agar parlimen bersidang pada September atau Oktober. Ini bermakna yang di-Pertuan Agong inginkan parlimen bersidang lebih awal. Dan kalau kita baca bersama dengan titah Agong dulu-dulu, di mana Agong bertitah bahawa parlimen boleh bersidang dalam tempoh darurat, kalau kita baca bersama, ini bermakna yang di-Pertuan Agong inginkan parlimen bersidang dalam tempoh darurat. Dan mereka boleh menggunakan ordinan darurat, mereka boleh menggunakan kuasa darurat untuk mengatasi segala protokol yang kononnya menjadi kekangan,
ya, terpaksa buat sidang parlimen pada 26 Julai. Mengapa 26 Julai? Ya, seperti mana yang telah diberitahu oleh satu peguam dalam live malam tadi bersama saya, ya, ada satu perkara di dalam peraturan Dewan Rakyat, something like that, di mana Perdana Menteri kalau dia nak parlimen bersidang besok boleh, speaker tak boleh cakap apa-apa. Kalau ia pun ada masalah, guna ordinan darurat, guna kuasa darurat. Ini kerajaan boleh guna kuasa darurat untuk meluluskan korek tabung sana sini, tetapi babak parlimen dia berpura-pura macam tak boleh. Oh, kita kena beri notis 28 hari, 20 ini, kita kena buat ini, kita kena buat itu. Kemudian nak duduk dalam sidang tu, nak bincang macam mana nak buat sidang hybrid, sedangkan semua ahli parlimen sudah divaksin. Okay. So, macam-macam kerenah untuk melengahkan, untuk mengelakkan perbahasan Pelan Pemulihan Negara. Dan akhirnya bila Agong bertitah buat kali kedua, ya, ulangi titah dia bahawa parlimen perlu bersidang supaya Pelan Pemulihan Negara, ordinan darurat perlu dibahaskan. Akhirnya Muhyiddin tunduk. Tetapi tunduk pun sebenarnya itu helah. Kerana apa? Parlimen Muhyiddin memutuskan bahawa parlimen mula bersidang pada 26 Julai. Mengapa 26 Julai? Mengapa 5 hari sahaja? Mengapa tak ada dalam tempoh darurat dia sampai melangkaui tempoh darurat, iaitu 26 Julai hingga 2 Ogos? Jadi nampak dia, Muhyiddin, terus-menerus mencabar titah Agong. Kemudian kita lihat sesi sidang parlimen 5 hari itu akan menjadi sesi taklimat sahaja. Maknanya secara tidak langsung Muhyiddin masih mengingkari titah yang di-Pertuan Agong, masih menghina yang di-Pertuan Agong, memperlekeh institusi diraja. Jadi Perdana Menteri macam ni kita tak nak lah. Okey. Okey, saya ambil 2 lagi soalan, kemudian saya akhiri live ni. Okey. Seorang Presiden Parti tidak boleh memecat Perdana Menteri atau mengarahkan Perdana Menteri meletakkan jawatan. Zafani Zakaria. Zafani, tidak ada sesiapa yang kata Perdana Menteri Presiden Parti ada hak memecat Perdana Menteri. Siapa yang kata? Bukan saya yang kata. Siapa yang kata? Ya. Apa yang dikatakan adalah kita faham, Zahid faham bahawa sekarang Muhyiddin tidak ada sokongan. Jadi ini dah terang-terang tak ada sokongan kerana sekarang secara rasmi 38 ahli parlimen UMNO sudah tarik sokongan terhadap kerajaan. Jadi Muhyiddin tidak ada majoriti. Okey. Dia tak pecat Muhyiddin. Dia tak minta bukan. Yang diminta ialah Muhyiddin letak jawatan secara sukarela. Kerana apa pun Muhyiddin sekarang terang-terang tidak ada majoriti. Terang-terang tidak ada majoriti. Okey. So kira secara buat masa ni secara tidak rasmi lah kerajaan sudah tumbang. Jika Tun kerjasama dengan kluster mahkamah, cakap tak serupa bikin. Siapa kata Tun nak kerjasama dengan kluster mahkamah? Ini jangan petik macam tu lah. So jika, okey, kalau kata jika, saya boleh terima lah. Tapi siapa kata tu nak kerjasama dengan kluster mahkamah? Salam tuan. Petang tadi Tun M ada utus surat dan mengusul kepada Speaker Dewan Negara agar sidang parlimen boleh diadakan esok atau lusa. Pada pandangan Tuan RJ, adakah Tun dah boleh membaca situasi UMNO tarik sokongan seperti ini berlaku? Saya tidak tahu, tetapi pandangan Tun adalah betul. Sebab boleh guna kuasa darurat sebenarnya untuk mengadakan sidang parlimen esok atau lusa. Sama seperti kerajaan guna kuasa darurat untuk meluluskan penggunaan dana berlebihan, korek dana kuan, ya, pelbagai kelulusan pelik-pelik di bawah darurat, ya, diberikan tanpa perlu melalui parlimen, tanpa perlu kelulusan parlimen. Mengapa kat situ boleh buat? Tapi babak parlimen ni macam-macam kerenah, macam-macam alasan. Kena ikut protokol, kena ikut itu. Tapi babak nak benarkan kerajaan korek dana sana sini, itu tiba-tiba tak payah ikut protokol, terus boleh guna kuasa darurat. Jadi kerajaan ini sedang memperbodohkan rakyat, memperbodohkan semua. Dan dia tak kisah pun kalau orang tahu bahawa kerajaan ini sedang menipu. Dia
buat apa sahaja asalkan dia dapat buat apa yang dia nak buat ikut suka dia. Okey, dan dia tidak ingin disoal, dan dia cuba melengahkan parlimen, dan saya tahu Muhyiddin akan cuba lengahkan. Kalau yang di-Pertuan Agong tidak masuk campur, dia akan cuba lengahkan sampai parlimen bubar, maka parlimen tak bersidang lah. So ini nampak sangatlah darurat gagal, ya. Kemudian sampai Raja-Raja Melayu kena masuk campur buat persidangan khas, ya. So nampak sangatlah kerajaan ni dia terlalu kemaruk kuasa. Semenjak Muhyiddin bertapak dalam kerajaan sebagai Perdana Menteri, fokus mereka bukannya untuk melawan COVID. Fokusnya berpolitik berlebihan, menakluki negeri-negeri pembangkang. Virus COVID menggila hari ini sebab PRN Sabah. Kalau kau lihat statistik, kegilaan yang kita lihat hari ini bermula pada PRN Sabah dan tidak pernah surut selepas itu. Siapa yang bertanggungjawab? Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, kedua-duanya bertanggungjawab terhadap pilihan raya negeri Sabah, kerana kedua-duanya bercakaran untuk jawatan Ketua Menteri Sabah. Okay? Kedua-duanya secara rahsia cuba memikat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Warisan untuk masuk Barisan Nasional, untuk masuk Perikatan Nasional dengan sogokan wang kuasa dan kedudukan. Akhirnya terjadi ketidakstabilan politik di Sabah. Disebabkan ketidakstabilan politik ini tercetus pilihan raya. Dan pada pilihan raya ni banyak SOP dilanggar. Muhyiddin pada masa tu tak kisah. Tak minta pula darurat. Okay? Sebab dia nak kuasai negeri Sabah. Sebab kali esok kalau pilihan raya, mereka ada jentera negeri. Sebab itu Muhyiddin dan UMNO ni dia nak kuasai jentera-jentera negeri. Kemudian akhirnya lepas PRN Sabah, lepas PPBM dah letak orang dia sebagai Ketua Menteri, tiba-tiba COVID jadi masalah. Kemudian dia salahkan siapa? Dia tak salahkan menteri, dia tak salahkan ahli parlimen Barisan Nasional, dia tak salahkan ahli parlimen Perikatan Nasional. Walaupun video-video, gambar-gambar jelas menunjukkan berbelas-belas, berpuluh-puluh menteri, timbalan menteri, ahli parlimen Barisan Nasional dan Perikatan Nasional langgar SOP. Ya, dia tak salahkan mereka, dia tuding jari pada rakyat. Rakyat kena ikut SOP, kemudian dia hukum rakyat. Rakyat yang dah sedia seksa, yang dah hilang kerja sebab kegagalan kerajaan, hutang keliling pinggang sebab kegagalan kerajaan, tak cukup makan sebab kegagalan kerajaan, dia hukum lagi. Ya, inilah zaman paling zalim dalam sejarah tanah air, zaman paling gelap dalam sejarah tanah air semenjak berlaku peristiwa ancaman komunis, kemudian peristiwa 1969. Inilah zaman paling gelap. Kerajaan ini telah membawa negara kita 20-30 tahun ke belakang dari sudut pencapaian. Sudahlah. Okey, banyak sangat mesej. Saya ambil 2 lagi soalan. Agak-agak apa tindakan yang akan diambil oleh Agong bila kerajaan PN tumbang dengan penarikan sokongan? Saya tidak tahu, tapi saya berdoa dan merayu kepada Yang di-Pertuan Agong agar sama ada dilantik Perdana Menteri interim untuk ditubuhkan kerajaan interim, atau seboleh-bolehnya tubuhkan Majlis Pemulihan Negara. So jika PN tumbang, Zahid kata no Anwar, no DAP. Itu pandangan Zahid. Okey, no Anwar, no DAP. Zahid tidak boleh, Zahid cuma sekadar, atau UMNO boleh sekadar tarik sokongan. UMNO tidak boleh kata kami nak orang ni ganti, kami nak orang tu ganti. Itu tak betul. Tapi pendirian UMNO ialah no Anwar, no DAP. Dan ini kerana Zahid dan kem kluster mahkamah ni akhirnya terpaksa akur pada kehendak akar umbi. Perkara ni saya dah dedahkan berulang kali. Ini adalah kehendak akar umbi. Saya dah beritahu Zahid, Najib, tim A ni tidak disokong oleh lebih 90% pemimpin bahagian cawangan akar umbi. Sebab akar umbi ni dia memang nak tarik. Kan saya dah beritahu, akar umbi nak UMNO tarik sokongan dari kerajaan serta-merta. Dan selama ini perkara ni tidak dilakukan oleh Zahid. Tetapi hari ini alhamdulillah Zahid telah tunduk pada kehendak akar umbi, dan kita harus ucapkan tahniah kepada beliau kerana melakukan perkara ni. Okey.
inilah pemerintah paling teruk dalam sejarah Malaysia. Yes. Dan laskar-laskar cyber JCOM yang buat poster Muhyiddin adalah bapa kebajikan negara and all that, jangan buat lawak jenaka antarabangsa. Bagi saya lah secara peribadi, dia adalah bab pertama kali ada biasanya Perdana Menteri ni yang dah lepas-lepas kita bagi gelaran yang positif. Yang ni pertama kali perlu beri gelaran negatif. Ini bapa kehancuran negara. Ya. Zalim. Jangan kata abah dia, kau bukan abah aku. Bila saya nampak abah, saya rasa terhina sebab Muhyiddin tak layak jadi abah aku. Memang tak adalah dalam sejarah Perdana Menteri yang pernah dibenci sebegini. Ya. Kesiannya. Dan dia sampai hari terakhir dia tidak indahkan penyeksaan rakyat, dia tidak indahkan kesengsaraan rakyat, dia tidak indahkan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat, dia tidak indahkan yang dia nak kuasa. Itu sahaja. Kemaruk kuasa dia luar biasa. Ya, luar biasa. Mungkin ada sesuatu dia takut. Mungkin dia takut kalau kerajaan baru masuk, mereka akan korek, mereka akan dapat tahu apa yang dia lakukan. Mungkin sebab itu dia nak tunggu sampai pilihan raya, jadi macam-macam helah dia guna. Cuba lengahkan parlimen. Walaupun Agong bertitah, dia cuba lengahkan. Siap mencabar Agong. Menteri-menteri dia mencabar Agong, menghina Yang di-Pertuan Agong. Ya, mungkin ada sesuatu yang nak disembunyikan. Mungkin dia takut kalau kerajaan baru masuk, mereka menyiasat, mereka akan dapat tahu benda ni tak betul, ada salah guna kuasa sini dan sebagainya. So memang ada sesuatu yang tak kena dengan Perdana Menteri ni. Inilah akibatnya jika diperintah oleh orang yang bukan pakar. Ya, sebab kita bila tubuhkan Majlis Pemulihan Negara akan wujudlah satu fokus group, dan grup ini, kumpulan ini akan terdiri daripada tokoh-tokoh negarawan dan pakar-pakar dalam bidang masing-masing yang akan menumpukan terhadap memulihkan sektor ekonomi, kewangan, sosial, politik, pendidikan, kesihatan, ya, dan ada strategi-strategi jangka pendek, sederhana dan panjang. Dan mereka tidak akan babitkan diri dalam arena politik, mereka tidak akan berpolitik, tidak akan berlaku percakaran pergelutan kuasa kerana mereka bukan kerajaan. Mereka tidak perlu takut akan berlaku undi percaya ke tak percaya ke sebab mereka bukan kerajaan. Jadi ahli-ahli parlimen bila duduk dalam parlimen, mereka tidaklah akan bergelut berhubung dengan kuasa dan kedudukan sebab mereka tahu yang mentadbir negara adalah Majlis Pemulihan Negara sampai pilihan raya umum ke-15, iaitu sampai parlimen dibubarkan. Maka dengan itu ahli-ahli parlimen akan beransur-ansur menumpukan perbahasan, perbincangan mereka ke arah permasalahan rakyat. Dan ini secara am akan membawa kepada kebaikan. Ya. Okay, last question lah. Lepas tu saya nak beredah. Saya pun dah letih. Okay, last question. Saya tak faham kenapa Muhyiddin nak sangat delay antara bulan September. Saya mengesyaki, bukan saya sahaja, ramai mengesyaki bahawa lepas satu tempoh tertentu, bulan September ke Oktober, dia akan mengharapkan angka COVID menurun dan kemudian bubar parlimen. Jadi parlimen tak payah bersidang. Terus masuk pilihan raya. Itu yang kami mengesyaki. Jadi sebab Muhyiddin tak nak parlimen bersidang, mungkin ada sesuatu yang dia ingin sembunyikan. Kalau saya Muhyiddin, saya tahu kalau saya berdiri dalam parlimen, saya tidak boleh pertahankan pelan pemulihan negara. Kerana itu bukannya pelan. Tidak ada strategi. Ya, itu lebih berunsur jadual waktu. Jadual waktu apa? Jadual waktu bagaimana nak keluar perintah kawalan pergerakan. Dan perintah kawalan pergerakan ni dah terbukti gagal. Jadi kau kata kau buat pelan pemulihan negara nak atasi kegagalan, nak pulihkan negara. Tetapi pelan pemulihan negara adalah jadual waktu yang berkisar di sekitar satu kegagalan, iaitu perintah kawalan pergerakan. Jadi kalau kau tak nampak yang benda tu dah gagal, macam mana kau nak pulihkan negara? Ya? Dan tak ada strategi jangka pendek, sederhana, panjang, dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, dari sudut politik, dari sudut kesihatan. Cuma jadual waktu macam mana nak keluar daripada
Perintah Kawalan Pergerakan. Ya. Jadi apa-apa cadangan bila diberikan kepada kerajaan tak dapat laksanakan sebab menteri-menteri tidak boleh dikawal. Muhyiddin tak boleh kawal menteri dia. Sebab apabila anda tubuhkan kerajaan atas dasar sogokkan kuasa dan kedudukan, menteri-menteri itu masing-masing bawa kepala lain. Mereka tidak boleh dikawal, mereka tidak boleh dibawa bermuzakarah ke arah satu landasan, ke arah satu haluan, kerana mereka berada di sana atas kuasa dan kedudukan. Muhyiddin juga tidak berani untuk bertentangan dengan menteri-menteri dia sebab dia mengharapkan sokongan mereka. So memang kerajaan begini tak boleh jalan. Kalau Perdana Menteri kata buat A, menteri ni kata buat B, menteri tu kata buat C, akhirnya jadi kucar kacir, jadi dalca. So lebih kurang macam kerajaan dalca parpu kurma kari lah. Ya. Apa cerita, okay last, apa cerita lepas ni kes Zahid dengan Najib bebaskan ke? No, Tun saya kalau babak Tun lah, Tun bukannya orang macam tu lah, ya, nak bebaskan Najib Zahid ni bukan. Okay, sekian saja live saya malam ni, pagi ni. Jadi kali lagi sebelum saya beredar, saya amat-amat berharap Tan Sri Muhyiddin Yassin akur dengan keputusan UMNO dan berundur secara sukarela. Ya, jangan sampai ianya perlu menjadi satu perkara yang memalukan lah, kena pecat ke apa ke. Ya, kita dah nampak yang di Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu dah beritahu tak perlu darurat disambung selepas 1 Ogos. Maknanya kerajaan ni selepas 1 Ogos tak boleh bertahan lah. Kalau Muhyiddin masih berdegil, dia memang boleh kekal dalam kerajaan sebab ini masih fasa darurat. Tanpa sokongan majoriti pun sebenarnya kalau dia nak tarik sampai 1 Ogos dia boleh. Tetapi sebaik selepas darurat ditamatkan, kerajaan automatik tumbang lah. Okay? So lebih baik beredar lah. Jangan seksa rakyat lagi, jangan hancurkan negara lagi. Yang dah sedia hancur, jangan hancurkan lagi. Ya. Jadi biar pihak lain yang lebih mengutamakan rakyat, yang lebih mengutamakan anak cucu cicit, ya, masa depan, ya, biar mereka datang dan memperbaiki negara ni, memulihkan negara ni daripada kehancuran yang kau bawa. Jadi tolonglah Muhyiddin, beredarlah, ya. Lakukan satu perkara yang baik sebagai langkah terakhir anda supaya sekurang-kurangnya orang tak benci sangat lah. Dia kata okey lah, tak apalah, Muhyiddin sekurang-kurangnya dia tunduk dan berundur secara kehormat lah. Jadi berundur je, ya. Okey, sekian lah, sehingga kita berjumpa esok atau lusa. Sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram saya di ruang komen, dan pastikan anda sertai saluran Telegram saya. Juga malam semalam saya ada buat satu live di YouTube Regi Jesse Ritaudin. Jadi anda boleh pergi ke YouTube Regi Jesse Ritaudin untuk menonton live tu secara terus dari sana, ataupun tunggu esok pagi di mana siaran ulangan live tu akan berlangsung di Facebook Regi Jesse Ritaudin pada pukul 10 pagi, di mana saya mengadakan sesi temu bual bersama peguam dari Pejuang Muhammad Rafiq. Ya, jadi pastikan anda bersama saya pagi esok pukul 10. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.